Diam tak diam, dah hampir setahun Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjadi Perdana Menteri untuk negara kita ini. Dan dah dekat setahun jugalah Kerajaan Perpaduan Madani ini menjadi kerajaan kita. Jadi, mungkin dah sampai masanya untuk saya menengahkan kejayaan-kejayaan Kerajaan Perpaduan ini sepanjang hampir setahun mereka menjadi kerajaan. Jom! Kita intro dulu! La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana saya katakan tadi, video ini adalah untuk saya menyampaikan kepada anda tentang kejayaan-kejayaan Kerajaan Perpaduan ini sepanjang hampir setahun mereka menjadi kerajaan. Sebab apa? Sebab saya tahu, confirm lah walaun-walaun macam YB Viral ke kan, atau sesiapa saja, mereka confirm dah bersedia untuk mengeluarkan video menceritakan senarai kegagalan Kerajaan Perpaduan ini sepanjang hampir setahun mereka mentadbir. Dan kalau saya nak harapkan backbencher yang sedia ada ataupun penyokong-penyokong Madani, Saitro Pakatan Harapan sedia ada untuk buat video counter balik ataupun buat video untuk menceritakan kebaikan kerajaan, diorang semua tak boleh harap. Video diorang tak FYP belaka. Semuanya sendu, syok sendiri belaka masalahnya. Macam saya pula, video saya ini insya-Allah memang FYP belaka. Jadi saya akan gunakan kebolehan yang saya ada ini untuk menceritakan kepada anda tentang kejayaan-kejayaan Kerajaan Perpaduan Madani ini sepanjang hampir setahun mereka menjadi kerajaan. Kejayaan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kerajaan Madani ini telah membentangkan 2 belanjawan dalam tempoh setahun. Tak pernah dibuat lagi, dan belanjawan-belanjawan ini pula memang belanjawan yang terbesar dalam sejarah. Tetapi dalam masa yang sama juga, kerajaan telah berjaya tidak menunaikan janji mereka ketika belanjawan 2023. Antara janji yang tidak tertunai ialah pengkreditan RM100 e-wallet. Sampai sekarang tak nampak bayang lagi. Nombor 2-nya, pengkreditan RM500 dalam akaun KWSP bagi pencarum berusia 40 tahun ke atas yang mempunyai simpanan kurang dari RM10,000. Dan juga janji yang ketiga yang tak tertunai ialah penanggungan ujian memandu percuma untuk B40. 3 benda ini tak nampak batang hidung. Walaupun belanjawan 2024 telah pun dibentangkan. Itu kejayaan yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, sekadar mengiringi beberapa siri janji-janji yang tidak ditunaikan seperti janji menurunkan harga petrol, janji untuk memasukkan bayaran PT-PTN, janji untuk meletakkan SPRM di bawah parlimen, janji untuk memberikan peruntukan semerata ke kawasan pembangkang dan macam-macam lagi janji yang tidak ditunaikan. Tidak tunaikan janji, kejayaan pertama Kerajaan Perpaduan ini. Kejayaan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah kerajaan telah berjaya membawa masuk komitmen pelaburan bernilai ratusan bilion ringgit. Dari China sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan telah berjaya membawa masuk komitmen pelaburan berjumlah 170 bilion ringgit. Yang terbanyak, komitmen yang terbanyak dalam sejarah. Dan telah diumumkan oleh Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan 2024, jumlah pelaburan dari China yang confirm yang telah diluluskan ialah 8.1 bilion ringgit. Maka mungkin lagi 162 bilion itu belum sampai seru lagi untuk masuk ke negara ini. Dah ada komitmen, tapi belum sampai seru, yang masuk yang diluluskan cuma dah 8.1 bilion saja. Dengan jumlah pelaburan luar yang masuk ke negara kita ini ialah 63.6 bilion ringgit. Even Perdana Menteri telah berjaya membawa masuk showroom Tesla dalam negara kita ini. Showroom Tesla, di mana Perdana Menteri telah mengatakan Tesla akan masuk ke Malaysia ini menyediakan lebih 10,000 pekerjaan yang bernilai tinggi. Tetapi Tesla telah berjaya masuk ke Malaysia dengan showroom mereka, di mana menyediakan pekerjaan lebih kurang dalam 12 orang, 13 orang macam tu. Mungkin lagi 9,000 lebih tu mungkin akan datang. Kena queue. Okey, kena tunggu, sabar. Tapi yang penting, komitmen pelaburan memang banyak. Itu kejayaan yang kedua. Kejayaan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah makin lama makin banyak bahan makanan dekat pasaran menghilang. Seperti contohnya beras tempatan menghilang entah ke mana sampai ke hari ini. Seperti telur, kejap ada, kejap tak ada. Kejap boleh beli banyak, kejap kena catu, kejap tak ada langsung. Gula pasir pun memang gaib guyup, tinggal gula-gula yang mahal sahaja. Minyak paket pun Masya Allah Ta'ala, payah gila nak cari sekarang ini.
Semuanya menghilang dekat pasaran dan ini merupakan kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Bukan senang tau untuk semua barangan makanan asas ini hilang serentak dekat pasaran. Kalau dulu-dulu, kalau minyak hilang, minyak je lah hilang. Gula ada, beras ada kan. Kalau dulu gula tak ada, minyak ada, beras ada. Tapi sekarang semua sekali tak ada. Memang luar biasa. Kejayaan yang cukup susah untuk diikuti oleh mana-mana kerajaan sebenarnya. Kejayaan keempat ialah untuk menjadikan miskin tegar jadi negatif. Jadi negatif. Betul tak? Sebab masa September dahulu, jumlah miskin tegar adalah lebih kurang 110,000 isi rumah. Tiba-tiba ketika pembentangan bajet, 2 minggu selepas itu, Perdana Menteri kata bilangan isi rumah yang miskin tegar cumalah 18,000 isi rumah saja. Maknanya dalam tempoh 2 minggu, Perdana Menteri telah berjaya mengurangkan miskin tegar hampir 100,000 isi rumah. Bermaksud kalau ikutkan trend itu, sekarang ini jumlah isi rumah yang miskin tegar adalah negatif. Betul tak? Sebab itulah sekarang rakyat tengah kaya-kaya. Bila rakyat tengah kaya, sebab itulah kerajaan tarik subsidi satu persatu, tarik kawalan satu persatu. Minyak pun bakal tidak disubsidikan, diesel dah bakal tidak disubsidikan, elektrik bakal naikkan tarifnya, ayam dah tak dikawal harganya. Sebab apa? Sebab rakyat tengah banyak duit. Miskin tegar dah tak ada, dah negatif. Inilah kejayaan kerajaan perpaduan, tuan-tuan dan puan sekalian. Rakyat memang banyak duit, sebab tu dah tak ada subsidi dah. No problem, betul tak? Ini kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Kejayaan yang kelima ialah kejayaan untuk membawa masuk beberapa MP daripada pembangkang untuk menyokong kerajaan tanpa perlu mereka mengosongkan kursi mereka, tanpa perlu mereka keluar dari parti mereka. Ini memang kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Sebab bukan senang tau untuk kita override ataupun kita cuba nak cilok akta lompat parti. Tetapi itulah, kerajaan somehow telah berjaya mencari satu formula untuk membolehkan MP-MP ini yang mungkin dah fed up, tak nak sokong bersatu dan sebagainya, untuk melompat menyokong kerajaan tanpa memerlukan mereka untuk lompat parti. Ini memang luar biasa bang. Ini memang otak kelas. Kejayaan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kejayaan yang paling besar sekali dalam banyak-banyak kejayaan kerajaan untuk sepanjang tahun ini ialah mereka telah berjaya meminta Liberal International untuk mengeluarkan nama parti PKR dari senarai member dalam Liberal International. Bukan senang tau kalau kita nak buat sesebuah pertubuhan antarabangsa menjadi takut dengan kita, terkencing-kencing dengan kita sampai mereka ikut apa yang kita cakap. Bukan senang bang. Ini hanya boleh dicapai dengan kekuatan dan kejituan kerajaan perpaduan ini. Kerajaan lain tak boleh buat. Diorang tak ikut cakap Najib, diorang tak ikut cakap Mahathir, cakap Muhyiddin. Dengan Anwar, diorang confirm akan ikut. Ini bukan kaleng-kaleng tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, senarai kejayaan-kejayaan yang telah ditempa oleh kerajaan perpaduan sepanjang hampir setahun mereka menjadi kerajaan. Ada tak lagi kejayaan-kejayaan yang mereka telah buat yang saya terlepas pandang? Jikalau ada, tolong tuliskan dekat ruangan komen. Dan jikalau ada di antara walaon-walaon di luar sana yang tak setuju dengan apa yang saya gariskan ini, saya cuma ada satu soalan yang nak ditanyakan kepada anda. You don't play-play, Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?